Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Lia. Melalui video segmen 2 ini, Cikgu akan menyambung pelajaran kita tentang kata kerja transitif merujuk aspek tata bahasa, Bahasa Melayu KSSM. Sebelum itu, jangan lupa suka, langgani dan kongsikan video Cikgu ya. Baiklah pelajar, mari kita berkenalan dengan hukum-hukum kata kerja transitif yang selanjutnya. Seterusnya, hukum 2. Hukum 2 membezakan penggunaan akhiran kan dan I. Lihat ayat pertama pelajar. Ayah membeli adik sebuah basikal. Membeli ialah kata kerja transitif aktif. Apakah imbuhan akhiran yang perlu kita letakkan pada perkataan tersebut? Lihat perkataan selepas kata membeli. Perkataannya ialah adik. Adik ialah objek bernyawa. Apabila perkataan selepas kata kerja transitif ialah objek bernyawa, kita letakkan imbuhan akhiran kan. Jadi ayat yang betul ialah ayah membelikan adik sebuah basikal. Maka dengan itu, bagi hukum 2, jika selepas kata kerja transitif ialah objek bernyawa, gunakan imbuhan akhiran kan. Lihat ayat seterusnya. Ayah membeli sebuah basikal untuk adik. Membeli ialah kata kerja transitif aktif. Kita lihat perkataan selepas kata membeli. Sebuah basikal ialah objek tidak bernyawa. Jadi, pada perkataan membeli, kita tidak perlu meletakkan imbuhan kan dan I. Ayat yang betul ialah ayah membeli sebuah basikal untuk adik. Maka dengan itu, jika selepas kata kerja transitif ialah objek tidak bernyawa, tiada imbuhan kan dan I. Seterusnya pelajar, kita lihat hukum 2 pada ayat pasif. Lihat ayat ini. Adik dibeli sebuah basikal oleh ayah. Dibeli ialah kata kerja transitif pasif. Jadi, apakah imbuhan akhiran yang perlu kita letakkan pada perkataan tersebut? Lihat perkataan sebelum kata dibeli. Perkataannya ialah adik. Adik ialah objek bernyawa. Apabila perkataan sebelum kata kerja transitif ialah objek bernyawa, kita letakkan imbuhan akhiran kan. Jadi, ayat yang betul ialah adik dibelikan sebuah basikal oleh ayah. Maka dengan itu, hukum 2 dalam ayat pasif, jika sebelum kata kerja transitif ialah objek bernyawa, gunakan imbuhan akhiran kan. Lihat ayat seterusnya. Sebuah basikal dibeli oleh ayah untuk adik. Dibeli ialah kata kerja transitif pasif. Kita lihat perkataan sebelum kata dibeli. Sebuah basikal ialah objek tidak bernyawa. Jadi, pada perkataan dibeli, kita tidak perlu meletakkan imbuhan kan dan I. Oleh itu, ayat yang dikemukakan tadi betul dari segi hukum tata bahasa. Jadi pelajar, jika sebelum kata kerja transitif ialah objek tidak bernyawa, tiada imbuhan kan dan I. Antara perkataan yang boleh digunakan dalam hukum 2 ialah membaca, menjahit, memasak, menggosok, membuat, mengisi, menghantar, mengambil, mengira dan membeli.
Sekiranya pelajar mahu mengingat perkataan-perkataan ini dengan lebih mudah, jadikan cerita pendek. Lihat contoh cikgu ya. Hobi ibu ialah membaca, menjahit dan memasak. Selepas menggosok baju, ibu membuat kek. Ayah pula mengisi minyak kereta untuk menghantar dan mengambil adik di sekolah. Saya sedang mengira duit tabung untuk membeli komik. Seterusnya, hukum 3. Hukum ini untuk kata kerja transitif, memberi dan mengajar. Lihat ayat pertama. Cikgu Suzy mengajar anak murid bahasa Melayu. Mengajar ialah kata kerja transitif aktif. Selepas perkataan mengajar ialah anak murid. Anak murid ialah objek bernyawa. Apabila perkataan selepas kata mengajar ialah objek bernyawa, tiada imbuhan akhiran kan dan ai. Jadi, ayat yang diberi tadi adalah betul penggunaan tata bahasanya. Oleh itu, hukum 3 bagi perkataan mengajar yang selepasnya ialah objek bernyawa, tiada imbuhan akhiran kan dan ai. Lihat pula ayat yang seterusnya. Cikgu Suzy mengajarkan bahasa Melayu kepada anak murid. Mengajarkan ialah kata kerja transitif aktif. Perkataan bahasa Melayu selepas kata mengajarkan ialah objek tidak bernyawa. Maka dengan itu, jika selepas kata mengajar ialah objek tidak bernyawa, gunakan imbuhan akhiran kan. Hukum 3 ini juga kita guna pakai untuk perkataan memberi. Seterusnya, penggunaan hukum 3 dalam ayat pasif. Lihat ayat ini. Anak murid diajar bahasa Melayu oleh Cikgu Suzy. Perkataan diajar ialah kata kerja transitif pasif. Sebelum perkataan diajar ialah perkataan anak murid. Anak murid ialah objek bernyawa. Maka dengan itu, jika sebelum perkataan diajar ialah objek bernyawa, tiada imbuhan kan dan ai digunakan. Seterusnya, bahasa Melayu diajarkan oleh Cikgu Suzy kepada anak murid. Perkataan diajarkan ialah kata kerja transitif pasif. Sebelum perkataan ini ialah perkataan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ialah objek tidak bernyawa. Oleh itu, jika sebelum perkataan diajarkan ialah objek tidak bernyawa, gunakan imbuhan akhiran kan. Alhamdulillah pelajar, kita jangan buang masa. Mari kita sambung pelajaran kita ke segmen 3.